Assalamualaikum dan selamat datang ke KPK 3012 Pendidikan Inklusif. Mari kita berkenalan dengan ahli kumpulan Rahma, Sharifuddin, Nurul, Adzim, Jacqueline, Romia, Shendah, Firdaus, Luqman, dan Ilyin. Seterusnya, mari kita ke slide mengenai responden. Slide ini adalah mengenai responden yang terdapat daripada sumber video yang kami ambil. Ini adalah antara isi kandungan. Dan seterusnya ialah maklumat responden. Berdasarkan sumber video yang kami peroleh, maklumat responden adalah sangat terhad. Jadi kami hanya memperolehi nama beliau, sekolah, peringkat pengajian dan juga kecacatan beliau. Okey, nama beliau ialah Rishan Poraj, anak lelaki Sivaraj, dan beliau belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan SP Jones iaitu di Kuala Lumpur, dan peringkat pengajian beliau ketika di dalam video ini ialah STPM. Dan yang terakhir ialah kecacatan beliau ialah buta iaitu totally blind. Dan seterusnya ialah proses pembelajaran semasa di dalam kelas. Responden mengatakan guru meletakkan beliau bersebelahan dengan pelajar yang normal. Hal ini kerana untuk memudahkan beliau menjadikan pelajar itu sebagai rujukan di dalam kelas. Yang kedua pula ialah guru menyediakan bahan cetakan braille supaya memudahkan proses pembelajaran beliau semasa di dalam kelas. Dan yang ketiga ialah guru menyediakan mesin braille untuk responden menyalin nota semasa pembelajaran. Hal ini untuk memudahkan pelajar-pelajar yang mempunyai kecacatan buta ini lebih mudah memahami ketika pembelajaran. Dan yang keempat ialah beliau mengatakan proses pembelajaran beliau semasa di dalam kelas ialah sama sahaja seperti pelajar yang normal. Dan yang terakhir ialah sekolah beliau juga mempunyai guru yang berpengetahuan menggunakan peralatan khas seperti mesin braille ketika pembelajaran. Hal ini adalah untuk memudahkan lagi pelajar yang mempunyai kecacatan ini. Okey, dan seterusnya ialah Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Sabita binti Nur Kusani. Okey, saya akan membentangkan tentang bagaimanakah pelajar dapat mengatasi kelemahan untuk proses pembelajarannya dengan alat bantuan belajar. Seperti mana yang kita tahu, masalah penglihatan ini terbahagi kepada dua, iaitu masalah penglihatan yang separuh nampak dengan masalah penglihatan yang memang tak nampak. Untuk alat bantuan belajar bagi pelajar yang separuh nampak, mereka perlukan cermin mata dan guru perlu menyediakan bahan cetakan yang diadaptasi mengikut keperluan khas individu tersebut. Seterusnya, bagi pelajar yang memang tak nampak ataupun istilah dia buta, mereka perlukan tulisan braille untuk mereka membaca dan tongkat bagi memudahkan mereka bergerak di dalam sekolah. Okey. Seterusnya, teknik-teknik PDPC khas oleh guru terhadap responden. Responden ni pelajar yang ada masalah penglihatan lah, tak kira yang separuh nampak ataupun yang memang tak nampak. Yang pertama, pelajar OKU dipasangkan dengan pelajar yang normal bagi memudahkan proses pembelajaran. Dipasangkan ni maksud dia integrasi antara pelajar normal dengan pelajar yang OKU. Mereka duduk sebelah-sebelah. Kalau tak faham, boleh tanya pelajar yang normal kalau cikgu terlalu cepat. Okey, seterusnya mendapat bimbingan guru yang turut mengalami masalah penglihatan. Yang ketiga, penggunaan elemen Information and Communication Technology iaitu ICT. Ini sesuai untuk yang separuh nampak lah. Dan seterusnya, guru pendidikan khas perlu membentuk guru aliran perdana bagi mencapai objektif PDP murid kelas inklusif. Kolaborasi antara guru perdana dengan guru pendidikan khas sangat penting bagi mencapai sesuatu objektif murid kelas inklusif. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sokongan luar yang responden perolehi ialah daripada pihak kerajaan, di mana kerajaan telah mewujudkan integrasi pelajar istimewa dan normal.
Integrasi ini merupakan cerminan dan tekad kerajaan dalam memastikan semua pelajar menerima hak sama rata, termasuk menikmati yang terbaik dalam menimba ilmu. Baiklah, seterusnya ialah cadangan penambahbaikan PDPC untuk responden tersebut jika Anda menjadi guru kepada responden di peringkat sekolah menengah. Yang pertama ialah menggunakan bahan audio dalam aktiviti pembelajaran. Penggunaan audio ini dapat memudahkan pelajar yang mempunyai masalah penglihatan untuk menangkap isi pelajaran yang disampaikan oleh guru sewaktu aktiviti PDP. Seterusnya, guru menyebut secara lisan bahan yang ditulis di papan putih agar pelajar yang bermasalah penglihatan juga dapat mengetahui dan dapat menulis nota mereka dengan menggunakan mesin braille mereka. Seterusnya, menggunakan mesin braille sebagai alat menulis dan membaca. Dan seterusnya, menggunakan gambar raja timbul dalam aktiviti bergambar, contohnya penggunaan peta rabun. Yang terakhir adalah guru haruslah menggunakan pendekatan yang sesuai dengan tahap kemampuan pelajar tersebut. Di dalam pendidikan inklusif ini, guru akan memberikan sukatan pelajaran dan kurikulum yang sama dengan pelajar normal, tetapi guru tersebut haruslah menggunakan pendekatan yang sesuai untuk sesuai dengan kemampuan pelajar inklusif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azim Ahmad Hakim bin Zabri. Saya akan membincangkan bagaimana susun atur responden di dalam kelas. Yang pertama, responden ditempatkan di bahagian hadapan kelas. Hal ini bertujuan bagi memudahkan urusan responden untuk keluar dan masuk. Yang kedua, responden ditempatkan secara berpasangan. Sistem ini direka khas untuk membantu pelajar inklusif. Sistem ini membantu pelajar inklusif untuk membuat latihan, membuat nota dan banyak lagi. Seterusnya, perbincangan dasar-dasar pendidikan inklusif yang berkaitan dengan responden. Yang pertama, responden diberikan mesin braille untuk menulis dan membuat nota atau membuat latihan. Hal ini serasi dengan dasar pendidikan inklusif kerana murid inklusif diberikan peralatan khas yang sesuai untuk membantu mereka belajar. Seterusnya, pelajar ditempatkan secara berpasangan bagi membantu urusan pelajar. Dan yang ketiga adalah guru yang mempunyai masalah penglihatan yang sama turut diberikan peluang mengajar dan berada dalam PDP bersama pelajar inklusif. Sekian, terima kasih. Tersebut ialah slide rujukan yang telah digunakan dalam menghasilkan video kami. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih dan jumpa lagi.